Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama Light dalam TLA Project. Dan untuk video kali ini aku nak bawa korang semua ke gunung lagi. Hari ini ada program JMD iaitu Johor Mountain Day. Jadi nak kata hari gunung Johor lah. Dilancarkan pada 4 Disember 2021 atau hari ni lah. Hari ni 4 Disember. Dan hari ni aku bertugas untuk trip ni. Salah seorang guide untuk trip gunung ni lah. Jadi gunung yang kita nak pergi hari ni adalah Gunung Muntaha yang berada di Kota Tinggi. Jadi jangan masa lagi, let's go. Mountain guide ataupun malim gunung ialah orang yang bekerja membantu pendaki. Mereka ialah orang yang selalu mendaki gunung, mahir tentang selok-belok ke puncak, lurah, cerunan, gua dan sumber air yang amat diperlukan. Pendaki gunung iaitu warga asing tentulah tidak mahir akan pantang larang dan laluan pintas yang diperlukan. Kebanyakan gunung atau bukit tidak mempunyai stesen trigonometri iaitu titik puncak sesebuah bukit atau gunung yang dibuat daripada besi berbentuk tiga segi atau lebih dikenali sebagai berut. Jadi untuk video kali ini aku membuat satu vlog berkenaan malim gunung atau mountain guide, memandangkan aku berpeluang menggalas tugas sebagai guide untuk trip Gunung Muntaha yang berlangsung pada 4 hari bulan 12 2021. Setelah sekian lamanya aku tidak bertugas sebagai guide atas beberapa faktor, terutamanya pada musim pandemik ini. Dan hari ini aku dipanggil oleh rakan aku iaitu Mus dari Mus Mountain Outdoor untuk membantu beliau dalam trip kali ini. Sedikit info berkenaan Gunung Muntaha. Gunung ini terletak di dalam daerah Kota Tinggi Johor. Air terjun Kota Tinggi yang terkenal itu berpunca dari gunung ini, di mana sungai pelepah kanan yang membentuk air terjun tersebut mengalir dari gunung ini. Gunung Muntaha mempunyai 3 laluan yang biasanya digunakan oleh para pendaki, iaitu laluan Petrijaya, laluan pelepah kiri dan juga laluan waterfall Kota Tinggi. Dan jika pendaki tidak mahir dengan setiap laluan ini, kebarangkalian untuk sesat amatlah tinggi. Itulah sebabnya khidmat maling gunung ini diperlukan, terutamanya di kawasan hutan simpan. Bro, trip ni saya yang buat lah. Ada Johor Mountain Day. Johor Mountain Day ada Persatuan Maling Gunung Johor kan. Okey, hari ni semua okey sihat kan semua? Ada yang sakit tak? Sakit hati ya. Okey, saya nak cerita pasal trek Okey, perjalanan kita hari ni 7 km sehala. Pergi balik lebih kurang 14 hingga ke 15 km. Masa lebih kurang 4 jam hingga ke 5 jam untuk sampai ke puncak. So pergi balik lebih kurang 8 hingga ke 10 jam. So headlamp semua ada kan? Ramai lah tahu tak? Ada headlamp? Ni. Okey, kita satu lagi. Tadi cross sungai. Banyak banyak kereta. Bersih daripada bawah sampai atas semua banyak memacak je lah. Banyak memacak, lepas tu tak ada halangan lah. Macam nak cross sungai ke tak ada. Cuba kat bawah je kita ada cross sungai. Malas ni. Untuk trip kali ini, laluan yang dipilih adalah laluan dari waterfall Kota Tinggi. Jadi sebelum memulakan pendakian, Ketua Malim akan memberi sedikit taklimat berkenaan laluan yang akan dilalui pendaki, faktor-faktor keselamatan dan sedikit senaman ringan. Ketinggian Gunung Muntaha adalah 2,339 kaki bersamaan 713 meter dari paras laut.
Panjang laluan adalah 7 km sehala, mengambil masa kira-kira 3 hingga 4 jam bergantung pada kelajuan. Tadi keren ni. Dah lembik tu. Mau bagi. Okey, bayang Akai dah nampak dah. Aku ingat bayang dia sampai dulu. Ha? Setiap guide diberi tugasan yang sama, iaitu memastikan pendaki melalui laluan yang betul, memastikan keselamatan sepanjang pendakian dan bersedia membantu masalah yang dihadapi oleh pendaki. Antara posisi paling penting dalam pendakian adalah lead guide dan juga sweeper. Okey, Musa. Okey, mantap pun. Kita mau. Start baca. Lead guide berperanan memandu arah laluan pendakian, dan jika ada laluan yang tidak boleh dilalui atau berbahaya, lead guide akan menukar arah laluan yang lebih selamat. Jadi lead guide perlu mahir dalam selok-belok laluan hutan, yang pastinya tiada sesiapa yang boleh melepasi lead guide kerana dia adalah orang yang paling hadapan. Lepas naik, dia bagi turun. Manakala sweeper pula adalah orang yang terakhir di dalam kumpulan. Sweeper berperanan memastikan tiada yang tercecer ataupun tertinggal. Sweeper juga perlu bersedia jika ada pendaki yang mengalami masalah, dan jika perlu sweeper akan membawa pendaki itu turun. Jika sweeper perlu membawa pendaki itu turun, maka tugas sweeper akan digalas oleh guide yang berada di hadapannya. Sweeper perlu memastikan tiada sesiapa yang berada di belakangnya kerana dia adalah orang yang terakhir. Oh, masak mati dah hujan. Menurun. Ni balik masalah.
Okay, dah habis menurun. Kita sampai ke lembah. Oh, ribut. Lembah Onak Duri. Jalan-jalan. Satu. Tiga. Ini kak turun kak, duduk kak, duduk kak. Bawah ni kata, bawah ni kata. Bawah ni je kata, atas pacak. Bawah ni je kata. Pacak tu pasti kak. So, total line up hari ni 62 orang. Tak termasuk guide, guide ada 6 orang. Jadi Gunung Entak ni ketinggian 624 meter, lebih kurang situ lah. Tak apa ingat. Dan mengambil masa 4 jam sehala. Lebih kurang 4 jam sehala, bergantung pada kelajuan. Turun boleh dapat 3 jam atau 2 jam kalau cepat-cepat lah. Tapi memandangkan track dia macam roller coaster, so dia kurang sikit je lah. Jadi weh, bengah juga kadang. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 10.30, hampir 10.30. 10.30. Betul. Ya betul 10.30. Tuan gerak tadi lebih kurang 8.9 lah, 29. Sekarang baru 1 jam setengah berjalan. Jadi aku sekarang berada di tengah-tengah. Tak berapa tengah sangat. Depan ada grup, belakang ada grup. Belakang lebih kurang ada 2 grup. 3, 6 orang di belakang, ada 2 guide. Depan aku ada 2 guide juga. 3 guide. Jadi korang tadi kau tunggu belakang, tapi rasa macam tak payah kot. Aku terus shoot depan lah. Belakang ni jalan masih landai. Depan sikit dia tak pecah. Belum bergerak. Satu masalah trip kalau ramai, dia akan berpecah. Pasal setiap orang pace lain-lain. Ada yang laju, ada yang slow, dan ada yang sederhana. Tapi biasa yang sederhana tu akan berpecah-pecah. Tu ada masalah. Untuk trip ni rasa bagus sebab yang laju semua depan. Pesan-pesan pada line up, pesan-pesan pada line up. Sampah-sampah baru banyak ni, sampah-sampah baru. Plastik gula-gula, tin botol. Pesan-pesan pada line up. Itu satu lagi masalah. Sila bawa sampah keluar. Oi. Kadang sepanjang jalan tu ada je sampah-sampah baru. Tolonglah jaga kebersihan. Pasal kat Unong tak ada orang kutip. Kita kena bawa sendiri. Sampai mana tadi? Okey. Untuk pace. Okey, aku dah sampai aku report depan. Depan simpang. Berapa orang lah. Mus kat sini. Tak dapat kopi lah, tak dapat kopi. Jauh sangat. Kalau saya pergi road, saya akan naik sikit-sikit dulu. Turun baru lalu air terjun. Dalam pendakian, komunikasi adalah penting bagi mengambil tahu apa yang berlaku di hadapan mahupun di belakang. Jadi setiap guide perlu ada walkie-talkie. Selain itu, pendaki juga perlu memberi kerjasama sebaik yang mungkin bagi melancarkan proses pendakian. Setiap masalah perlulah dirujuk kepada guide yang bertugas. Barulah masalah itu lebih mudah untuk ditangani. Kau dah sampai simpang apa, Cu?
Aku baru kat pacak ni kan. Habis pacak balap teman-teman ni ada ratanya. Aku buat tempat rata ni tengah tunggu. Oh, dah dekat dah tu, dah dekat. Lek nak pergi bawah tu masih kat pacak lagi. Dekat balap tombang tu. Okey, faham. Pak Di. Ya akak tu ni akak tau. Akak tu okey. Cuma dia pelan sikit. Jauh lagi akak? Jauh? Dia dekat pacak naik tu. Cuma tu je yang tak okey tu. Dia dekat tempat pacak tu. Lepas tu jalan depan sikit ni. Kena cover je pokok. Nanti yang kalau dia Memang Pak Di dah lepaskan aku lah. Cu masuk Cu. Yelah. Yang 4 orang tu sedang menuju ke engkau. Jangan bagi dia turun dulu lah. Apa? Dengan dorang dulu, Oh, dia dah gerak tu. Habis dia turun sendiri ke apa? Tak. Aku suruh pergi ke engkau. Pasal dia dah turun tadi kan. Aku alang-alang jumpa engkau tu. Aku kat simpang lagi ni. Aku tak pergi mana-mana. Okay, macam sekarang ni aku sekarang kat checkpoint 2 simpang. Ada 4 orang dia tak naik tau. Dia tak nak naik, dia turun. So sekarang ni sweeper kena bawa turun lah diorang tu. Jadi yang belakang tu akan pas kat aku akan bawa naik. Kalau belakang tu nak naik lah. Kalau tak naik aku akan shoot ke depan lah. Jadi itulah salah satu kerja guide. Kena cover. Tapi sekarang kira-kira orang depan, grup depan yang laju semua satu kumpulan. So senang nak jaga. Yang masalah yang belakang tengah-tengah belakang sikit ni. Sebab dia orang pace lain-lain tau. Sekarang dia berpecah dalam 3-4 grup lah gitu. Pecah. Tu nak kena cover. Berlari-lari lah. Tu naik. Sekarang aku tengah tunggu orang belakang. Sampai kalau aku kena bawa naik, aku akan bawa. Kalau tak bawa, aku terus shoot dari atas. Jadi kita relax lah dulu. Sambil-sambil rasa macam nak masak kopi kat sini lah. aku rasa nak guling je biar dia. A few moments later. Okay, sekarang aku mendapat keputusan bahawasanya aku kena bawa naik lagi 3 orang belakang. So aku sweep. Aku kena sweep 3 orang ni naik. Ucu akan bawa turun yang tak nak naik tu lah. So servis bertukar. Sebablah kena ramai untuk cover. Jadi itu dah sampai lah. Okay, sekarang aku mendapat keputusan bahawasanya aku kena bawa naik lagi 3 orang belakang. So aku sweep. Aku kena sweep 3 orang ni naik. Ucu akan bawa turun yang tak nak naik tu lah. So servis bertukar. Sebablah kena ramai untuk cover. Jadi itu dah sampai lah. Okay kak, relax, steady. Depan ni nampak landai, tapi depan tu start macak sikit lah. Ni jauh lagi nak sampai Resam. Okay, line up dah jalan. Okay, aku dah gerak dari simpang . Aku dah gerak dari simpang. Okey. Aku ada kat belakang ni. Ada bawa emok. Aku bawa. Kenapa? Nak stay ke? Angin kuat sini. Boleh pacak emok. Syok layan. Kopi ada kopi? Ada lah kopi. Mau. Baik. Jom kita gerak. Jadi posisi aku tadi tengah. Tengah. Awal-awal aku duduk nombor 3. Aku turun nombor 4. Sekarang aku belakang sekali. Sebabkan sweep kena turun. So aku jadi sweep lah. Ganti sweeper. Jadi ni aku tengok ke kondisi lah. Kalau akak tu agak-agak tak mampu, mungkin aku juga akan turun sekali. Bergantung pada keadaan. Tengok keadaan lah. Sebab tadi dia offer untuk turun, jom kata nak naik lagi, tak apa. Boleh, tak ada hal.
Agak nak turun, akulah kena bawa turun. Perjalanan dari sini untuk ke Resam agak jauh sebenarnya. Sampai lebih kurang sejam lagi untuk sampai Resam. Sampai Resam tu akan pacak sampai puncak. Okey kak, masih bertenaga. Perjalanan masih jauh. Ada pilihan. Pilihan ada tadi. Dilepaskan. Tak apa, masih ada pilihan kedua. Dekat api tiga. Sorry dah. Dah okey kak? Kalau bertapak depan tu boleh bertapak. Kalau setakat nak speaking sabar boleh je. Naik, jangan laju sangat, naik, jangan laju sangat. Dah. Kau nak shoot pada orang? Aku try tengok kalau tersambung. Pasang lagi, bagi. Tadi aku cakap Ucu dengan aku, kau nak gerak-gerak je. Oh, okey. Baik, Pak Di mana Pak Di? Jauh lagi tak? Lagi sebentar aku. Kalau kau nak tunggu Pak Di, okey tak? Pak Di dah kat mana Pak Di? Okey. Kita orang tunggu. Oh, hilang bayang terus orang belakang. Kat mana tu? Lokasi? Ya. Dah sangkut apa? Satu dua. Dan okey tak? Okey ya. Jangan stop tadi. Oh, angin kuat. Sedap buat kopi di sini. Mak di dapur ni. Naik. Terima. Nak aku tunggu kau ke nak aku jalan? Jalannya Amos sebab aku rasa pukul 12 pun sampai Resam ni. Okey, Roger. Ucu masuk Ucu. Ya, naik. Aku dengan Mus ni. Aku lepaskan akak yang 2 orang tu. Apa dia? Aku lepaskan akak 2 orang tu. Okey, boleh. Aku kat depan ni je, tak jauh. Kau lepaskan je.
Alright. Yang kau nak ikat buat apa? Aku belakang sekali. Ada seorang ni, teman. Baik, jaga-jaga. Jangan tahu-tahu kau balik tahu je. Kebiasaannya gunung ini tidak mempunyai COT ataupun had masa. Akan tetapi dalam kes ini kami terpaksa meletakkan COT supaya pendakian hari ini tidak terlalu lewat, memandangkan keadaan seorang peserta ini agak membimbangkan. Dalam situasi kali ini, aku selaku sweeper akan menentukan sama ada peserta ini mampu meneruskan pendakian ataupun tidak. Jalan tak? Jalan tak susah sebenarnya. Nak turun susah. Macam tu. Asam dua. Masih okey. Asam lagi. Air tak panas, angin kuat. Panas pada air. Warna depan sampai. Ini kuat angin. Apa? Oh. Alah. Sama ada tengah. Kalau kita macam ini, gagal sampai? Tak sampai? Tak sampai sini. Puncak? Pasal naik puncak tu kira dia macak tak? Lagi? Walaupun pendek. Pendek cuma dia punya pacak dia betul-betul pacak lah. Kanan kita tak sangat. Semua dah tinggi. Kiri. Jadi tugas aku hanya sampai kat pintu rimba saja. Sebab kakak tu kita orang sampai pintu rimba pukul 12.30. Jadi lambat nak naik. Mana kata kalau naik tu, macam tu pacak. Ini permulaan pacak. Ini dah naik sikit. Pada depan tu nanti ada lagi pacak. Jadi kebarangkalian kalau kita orang terus gerak, mungkin akan sampai dalam pukul 2. Pukul 2, pukul apa kita nak turun. Jadi barangkali turun malam tu ada. Jadi kita orang, aku mengambil keputusan untuk stay dekat pintu rimba, makan permainan. Jadi aku sekarang 2 je dengan kakak tu. Yang lain semua cuba untuk naik. Yang depan aku pun ada 2 orang cuba bawa. Itu pun baru nak sampai puncak, belum sampai lagi. Sekarang jam dah pukul 1 suku masih tak sampai lagi. Jadi itu bukan satu keputusan lah. Dan kena buat keputusan yang betul lah untuk set up apa benda semua kan. So, kita akan pastikan turun tak malam dan tak ada kecederaan masa turun. Jadi untuk mengelakkan semua benda tu, aku stay dekat pintu rimba je lah. Perjalanan pada pintu rimba naik atas pun paling laju boleh sampai 1 jam. 1 jam lah.
Jadi aku tak nak ambil risiko tu, aku stay sini je lah. Kalau nampak tu permulaan, tak nampak pecah. Okay. Ni mungkin kita orang akan gerak awal sikit kot. 1.5 aku tak dapat nak roja orang atas ni, bagi walkie-talkie tak sampai. Jadi begitulah kisah seorang guide dan merangkap sweeper. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk tidak meneruskan pendakian atas faktor masa. Keputusan ini juga diterima baik oleh peserta tersebut. Inilah yang dikatakan kerjasama antara guide dan juga peserta. Setelah selesai makan tengah hari, aku bergerak turun bersama peserta tersebut selepas mendapat menghubungi guide yang berada di puncak. Setelah lama berjalan, akhirnya kumpulan yang bergerak dari puncak juga tiba dan kami bergabung semula di dalam barisan. Nama Magic. Begitulah sedikit sebanyak kisah aku sebagai seorang guide. Jadi seperti biasa, siapa suka dengan video ini sila like dan subscribe. Jika ada apa-apa cadangan dan juga komentar, sila tulis di ruang komentar di bawah. Terima kasih.